Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar pelajaran pendidikan Islam tahun 4. Bidang akidah. Muka surat 83. Kemudian tajuknya iaitu Agung dan Mulianya Tuhanku. Muka surat 84. Kemudian isinya muka surat 85. Agung dan Mulianya Tuhanku unit 1. Ini berkaitan dengan Allah jadikan manusia ni mempunyai otak, kemudian berfikir untuk mereka macam-macam. Kapal terbang, helikopter ataupun apa juga yang lain daripada yang lain. Dulu tak ada, tetapi sekarang manusia mengkaji pelbagai perkara sehingga mengetahui peredaran planet, bumi dan sebagainya, ya. Okey, berikutnya iaitu kita ni merupakan isi pelajaran, ya, iaitu pelajaran kita hari ini iaitu Al-Azim dan juga Al-Hamid. Yang penting kamu tahu apakah pengertian Al-Azim, apakah pengertian Al-Hamid, sebab ini merupakan tajuknya, ya. Tengok, Al-Azim bererti yang maha agung. Kena ingat, Al-Azim agung, maha agung. Kemudian Al-Hamid bererti maha terpuji, ya. Kena ingat, Al-Azim maha agung, Al-Azim maha agung, Al-Azim maha agung, Al-Hamid maha terpuji, maha terpuji. Kalau ada maha tu maknanya ia berkaitan dengan Allah. Ia juga merupakan Asma'ul Husna ataupun nama-nama yang cantik, iaitu nama-nama Allah yang cantik ada 99. Kena ingat sampai bila-bila. Al-Azim maha agung. Okey. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah maha agung dari segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ini bererti tidak ada makhluk yang boleh menandingi Allah. Kemudian tengok Al-Hamid. Al-Hamid pula iaitu bermaksud Allah maha terpuji, telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluknya dan sangat layak dipuji. Allah memberi kemudahan macam-macam pada kita. Jadi memang layak pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaklah bersyukur dengan apa yang ada. Sesungguhnya nikmat Allah terlalu luas. Jadi kamu kena ingat, ya, Al-Azim yang maha agung, Al-Hamid yang maha terpuji. Okey, cuba tengok berikutnya. Dalil nakli nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil nakli ni maknanya dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran. Tengok perbualan antara pelajar dengan ustaz. Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ustaz, sungguh hebat rekaan saiz di pameran ini. Ni kata pelajar. Kemudian ustaz cakap, walaupun rekaan saiz ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lagi lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka mampu mereka pelbagai rekaan. Jadi semua benda yang berada kat sini ianya merupakan sebab Allah menjadikan manusia ni ada akal. Jadi boleh mereka macam-macam, ya. Kemudian tengok berikutnya. Apakah dalil nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Okey, jadi apakah jawapannya? Cuba perhati. Dalil nama Allah Al-Azim ialah
wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Jadi dia dari perkataan Al-Azim, dia merupakan dalil Al-Azim. Kemudian cuba tengok yang bawah ni pula. Dalil nama Allah Al-Hamid. Innahu Hamidun Majid. Jadi maksudnya sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Cuba tengok. Innahu sesungguhnya Allah itu Maha terpuji. Jadi ni ada Hamidun Majid. Dia merupakan dalil Al-Hamid. Ya. Okey, sekarang cuba tengok. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Pertama, sentiasa merasai keagungan Allah. Jadi, kita pergi mana-mana, tengok sungai, tengok pokok-pokok, rumput, manusia, binatang bergerak dan sebagainya. Jadi kita merasai keagungan Allah. Allah tu maha besar. Okey, kemudian yang kedua, memupuk peribadi berakhlak mulia. Tujuannya supaya kita sentiasa berakhlak mulia. Jadi, perbaiki akhlak kita ataupun perangai kita. Kemudian tengok berikutnya. Memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Kita hendaklah sentiasa mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda kita bersyukur dengan Allah. Kemudian mengucapkan terima kasih pada manusia. Kemudian berikutnya berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Kita hendaklah berusaha mencantikkan diri, mencantikkan akhlak kita. Kemudian melazimi sikap rendah diri. Pastikan kita sentiasa rendah diri. Rendah diri lawannya tinggi diri. Bukanlah merendahkan badan, tetapi jaga akhlak kita sentiasa berakhlak mulia dan tidak sombong. Kemudian berikutnya, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut Subhanallah. Apa makna Subhanallah? Subhanallah bermaksud Maha Suci Allah. Okey, cuba kamu tengok yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan anggota badan manusia. Badan manusia diseliputi oleh daging. Para pengkaji telah mengkaji anggota badan manusia ni. Jadi, melalui pemikiran yang Allah beri kepada kita, kita mengetahui pelbagai perkara. Jadi kena ingat pengertian Al-Azim dan juga Al-Hamid. Okey, cuba tengok berikutnya, iaitu berkaitan dengan bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Saya seorang Muslim, iaitu dengan cara pertama melakukan amal soleh, melakukan apa jua yang berkaitan dengan perkara-perkara yang baik, elakkan daripada melakukan perkara yang buruk. Begitu juga dengan solat awal waktu. Yang kedua, menjauhkan maksiat, elakkan daripada buat perkara-perkara yang mungkar, contohnya menipu, mencuri dan sebagainya. Okey, cuba tengok yang kedua. Saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bertawakal tu berserah diri kepada Allah ya, setelah berusaha. Yang pertama, meyakini semua ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita susah ataupun kita sakit, kita hendaklah cuba berusaha supaya mudah, supaya sihat. Tetapi jangan pula menyalahkan Allah dalam sesuatu perkara. Kemudian berikutnya, berusaha dengan tekun untuk
berjaya. Untuk berjaya dalam semua perkara. Contohnya tahun ni kamu akan menghadapi UPKK. Jadi pastikan pelajaran UPKK hendaklah kamu baca, faham, hafal. Okey, cuba tengok berikutnya. Saya mensyukuri nikmat Allah. Saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni gambar ni. Pergi ke hutan, kemudian nampak air terjun. Kemudian mereka akan ucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan yang kedua, menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Apa jua nikmat yang kita ada, hendaklah kita syukuri dan jangan membazir. Contohnya makanan. Jangan sampai membazir. Kemudian yang berikutnya, sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lihat, bulan, bintang, matahari, air, binatang, kita dapat bergerak, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba tengok. Ni rumusannya ya. Agung dan mulianya Tuhanku. Al-Azim yang maha agung. Kemudian Al-Hamid yang maha terpuji. Kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Sentiasa merasai keagungan Allah. Kita berada kat mana sahaja, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Lakukan apa sahaja ketika hidup di dunia ini, hendaklah sentiasa berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid pula. Yang pertama, saya seorang Muslim yang taat. Jadi buktikan kamu seorang Muslim yang taat. Pastikan buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan segala yang Allah larang. Kemudian saya sentiasa bertawakal kepada Allah. Bertawakal tu maknanya kita telah berusaha dengan bersungguh-sungguh barulah bertawakal. Kemudian yang berikutnya, saya sentiasa bersyukur dengan semua nikmat Allah. Bersyukurlah atas semua perkara yang Allah beri. Okey, itu sahaja anak-anak untuk video kali ini. Nanti kita sambung video yang berikutnya, iaitu latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.